Hakim Nazlan seperti mana apa yang dikata di awalan tadi oleh Haji, dia secara terhormat pergi membuat laporan polis setelah tomahan ini bertebaran. Kemudian dalam masa yang sama Ketua Pesuruhjaya SPRM juga betul tak betul saya minta Haji kupaskan nanti, katanya telah pun membuat siasatan terhadap Hakim Nazlan. Yang mana perlu didulukan? Adakah perlu siasatan terhadap laporan polis itu dulu ataupun SPRM tu Haji? Baik, terima kasih. Satu soalan yang penting untuk mudahkan kupasan. Tapi termasuk dalam kupasan ini nanti Saudara Fadli dan para penonton, kita akan sentuh juga secara tak langsung beberapa kenyataan yang telah dibuat oleh para pemimpin politik pembangkang, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Lim Guan Eng, yang secara langsung dapat kita tunjukkan tidak begitu tepat kenyataan mereka. Apa maksud saya? Pertama sekali lah, tidak ada sesiapa di dalam negara kita yang berada di atas undang-undang. Tidak ada sesiapa. Walaupun ke bawah duli yang di-Pertuan Agong dan duli-duli tuanku raja-raja dan sultan-sultan, kini selepas pindaan dibuat kepada perlembagaan melalui perkara 181 dan 182, mereka tidak boleh berada di atas undang-undang. Kalau ada apa-apa aduan jenayah, kesemua kita tertakluk kepada siasatan. Itu yang pertama. Jadi kalau Agong dan Raja berada di atas, tidak berada di atas undang-undang, semestinya lah seorang hakim ataupun magistrat ataupun peguam ataupun pendakwa raya pun tertakluk kepada kedudukan yang sama. Itu rakyat kena faham. Tapi perbezaannya pula adalah bagaimanakah nak siasat. Itu perkara yang kena faham. Individu-individu dengan hierarki-hierarki ni. Itu satu. Dan juga apa-apa aduan, bentuk-bentuk aduan, macam mana nak siasat. Ini rakyat kena faham. Sebab apabila laporan dibuat, Saudara Fadli, apabila laporan dibuat tidak bermakna pihak berkuasa wajib terus siasat laporan tersebut. Yes. Kenapa? Sebab pertama sekali apabila laporan diterima, perlu ditanya dulu, diselidik dulu oleh pihak berkuasa, laporan itu ada asas atau tidak. Jadi yang disiasat pada masa itu adalah pembuat laporan, adalah pembuat laporan yang mengadu perkara itu. Itu yang perlu disiasat dulu. Sebab siasatan sah polis cuma boleh bermula jika ada asas. Sekarang kita dapat aduan. Hanif mengadu Fadli tumbuk dia. Tak boleh terus siasat Fadli. Kena tanya Hanif dulu. Bila masa Fadli tumbuk? Di mana? Semasa program Inspirasi Kumar dia hari Jumaat, jangan berhari tumbuk. Jadi kalau ada asas, memang ada program tersebut, memang pada masa itu Fadli ada di pejabat, memang Encik Hanif pun ada kat situ. Lepas itu kita ada laporan doktor, patah gigi walaupun gigi dah patah sebelum daripada ini. So, barulah ada asas. Dan barulah boleh dikatakan secara ringkas dengan suatu contoh yang lucu, tapi saya harap penonton boleh faham, barulah boleh katakan Hanif disiasat kerana ada aduan oleh Fadli, dia ditumbuk. Begitu juga di sini. Apabila ada aduan mengatakan bahawa kononnya ada sejumlah tersebut masuk atas akibat dua perkara, yakni tentang pinjaman 1MDB dan juga nasihat untuk adakan SRC tersebut, kena siasat asas dulu. Maksud dia macam mana? Bukankah kita telah sentuh RPK berada di England? Tiada masalah. Dalam undang-undang segala perkara insya-Allah telah ada jalan dan platform penyelesaiannya. Malaysia menandatangani perjanjian Treaty antarabangsa. Terdapat mutual legal assistance, iaitu kerjasama siasatan antarabangsa. Di mana Malaysia boleh mohon melalui Peguam Negara Malaysia, boleh memohon melalui Peguam Negara United Kingdom supaya pihak berkuasa siasatan polis boleh bersama dengan Scotland Yard England pergi berjumpa, mengambil kenyataan dan keterangan daripada Raja Petera Kamarudin. Apakah asas dia mengatakan duit itu masuk? Mana maklumatnya? Mana maklumat kata duit itu masuk disebabkan dua perkara itu? Kalau RPK kata saya dapat ni daripada statement bank,
ambil pula kenyataan daripada pihak bank, betul ke ini akaun dia tersebut dan sebagainya. Itu kena ada asas. Dan bila pihak berkuasa membuat siasatan tersebut, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau mereka mendapati ada asas, barulah boleh pihak berkuasa itu membuat pengumuman berpandukan kepada aduan yang dibuat oleh siapa sahaja. Maka kami telah muka suatu fail, dan selepas kajian dan siasatan dibuat, kami mengesahkan kini kami sedang menyiasat orang yang diadu, iaitu Hakim Nazlan. Sebelum daripada itu, sebelum disahkan kesohihan aduan tersebut, tidak boleh pihak berkuasa mengatakan hakim itu disiasat. Sebab kenyataan seperti itu meletakkan satu stigma, meletakkan suatu persoalan tentang integriti orang tersebut sebelum pun dia boleh disiasat. Okay, faham. Dan kedaulatan undang-undang mewajibkan pihak berkuasa tutur, atur, tadbir, urus siasatan dengan cukup profesional supaya dalam menjalankan tugas mereka tidak menjatuhkan hak dan integriti mana-mana pihak. Apabila tiba masanya, baru dikatakan kami sahkan kami sedang siasat. Atas dasar itu saya akan menjawab soalan anda sekarang. Jadi apabila Hakim Nazlan membuat laporan polis pada 21 April tentang tulisan Malaysia Today pada 20 April, maka siasatlah laporan polis itu dulu. Buatlah kerja antara pejabat peguam negara Malaysia, minta bantuan pejabat peguam negara UK, hantar pegawai polis Malaysia ke Scotland Yard bersama dengan pegawai Scotland Yard, pergi jumpa RPK untuk mengambil keterangan. Biar RPK buktikan dulu dia ada asas. Bukan buktikan, tunjukkan dulu dia ada asas. Bukti cuma di mahkamah. Dan kalau ada asas, barulah kemudian si Pesuruhjaya SPRM Azam Baki boleh membuat kenyataan berkaitan kami sedang siasat Nazlan. Jadi daripada laporan Malaysia Kini yang saya baca pada 24 April 2022, yakni 3 hari selepas laporan polis Nazlan, 4 hari selepas portal menerbitkan berita tersebut, kononnya Azam Baki mengatakan bahawa Nazlan sedang disiasat adalah satu kenyataan yang bagi saya tidak mematuhi kedaulatan undang-undang. Ini tidak bermakna saya mengatakan bahawa SPRM tidak boleh siasat. Tidak. Ianya bermakna siasatan SPRM cuma boleh bermula terhadap Hakim Nazlan jika pihak polis yang menyiasat laporan Nazlan mengesahkan RPK ada asas. Jika mereka mengesahkan tidak ada asas, maka SPRM mahupun custom ataupun immigration ataupun polis tidak boleh siasat Hakim Nazlan. Saya belum habis lagi. Sebab silakan. Ada satu bahagian. Mesti ramai tanya, bagaimana pula kalau lepas pihak polis Malaysia buat siasatan awalan dengan bantuan ataupun tanpa bantuan Scotland Yard sekalipun, mereka dapati tidak ada asas RPK. Tidak ada apa-apa di tangan RPK. Tidak ada apa-apa maklumat yang diperoleh oleh RPK. Ianya satu tuhmahan jika itu hasil siasatan. Maka apa yang boleh dibuat? Banyak yang boleh dibuat dari segi perundangan. Sekali lagi, dengan permintaan rasmi oleh pejabat peguam negara Malaysia kepada pejabat peguam negara United Kingdom, maka permohonan ekstradisi boleh dibuat terhadap RPK. Bawa balik Malaysia? Untuk dihantar pulang ke Malaysia. Dan melalui proses ekstradisi tersebut yang akan memakan permohonan untuk difailkan di Mahkamah England untuk membawa dia pulang. Kemudian beliau boleh, jika dibawa pulang, dituduh di Malaysia di bawah mana-mana section peruntukan undang-undang mana yang beliau langgar, seperti membuat laporan palsu, ada report tulisan palsu yang menjejaskan keharmonian institut kehakiman negara. Itu boleh juga menjadi satu kesalahan di bawah akta hasutan. Dan juga di bawah jenayah fitnah jenayah section 500 kanun kesiksaan. Dan tadi section 3 akta hasutan. Dan mana-mana section lain termasuk multimedia dan sebagainya yang bagi saya adalah undang-undang kecil yang tidak relevan kepada undang-undang berat seperti fitnah kepada hakim, fitnah jenayah terhadap hakim, dan
hasutan terhadap sistem kehakiman negara. So, ada caranya. Jadi Azam Baki ataupun Akril Sani ataupun mana-mana pemimpin politik wajar bersabar dan patut minta pihak polis menyiasat laporan polis Nazlan yang Arif Nazlan telah membuat dengan penuh hormat. Itu sebab saya mengatakan kedaulatan undang-undang kena dipahami dari segala sudut. Jangan dibuat kenyataan yang mementingkan pihak tu sendiri semata-mata kerana isu tersebut, semata-mata kerana ini melibatkan isu Hakim Nazlan SRC dan dengan hormat telah membuat laporan polis dan merupakan hakim yang mendapati Najib Razak bersalah di bawah 7 pertuduhan SRC, maka kita khawatir apa yang berlaku dengan keputusan tersebut. Itu perkara lain. Isu keputusan kes Najib dalam SRC berada di Mahkamah Persekutuan. Jika ada asas untuk menyiasat Nazlan dan jika Nazlan disiasat, maka kalau apa sekalipun yang berlaku dengan isu sabitan Najib tersebut, itu kedaulatan undang-undang tentukan. Tak ada kena-mengena. Tak boleh. Kalau kita khususkan kepada satu isu saja, kita kena tentukan Najib tak bebas, itu menyalahi kedaulatan undang-undang. Saya sering tekankan, semacam mana siapa yang buat salah dalam jenayah 1MDB SRC wajib didapati bersalah dan dihukum, tapi orang yang dituduh wajib diberi segala hak pembelaan di mahkamah, termasuklah proses rayuan dan permohonan-permohonan perlu berkaitan dengan konflik kepentingan atau sebagainya di prosiding-prosiding yang akan ada di mahkamah. Itu hak beliau dalam menegakkan kedaulatan undang-undang. Biar 100 orang, bukan 10 orang yang bersalah bebas, selagi seorang yang tidak bersalah tidak bebas. Tetapi kalau orang bersalah nak didapati bersalah, mestilah melalui proses undang-undang yang ketat. Sebab keadilan bukan saja perlu dilakukan, keadilan wajib nampak ianya dilakukan.